minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga, atas nikmat yang sangat banyak kepada kita. Alhamdulillah. Sekali lagi di petang ini Allah rezekikan kepada kita peluang untuk berada di taman-taman syurga. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah rezekikan kita badan yang sihat. Alhamdulillah. Allah rezekikan kita pada petang ini iaitu taufik dan hidayahnya, maka kita dapat berada sekali lagi di taman-taman syurga. Bukan senang muslimin-muslimat semua ya. Hal maklumlah jam 3 petang. Barangkali ada yang sibuk dengan urusan anak-anak, ada yang sibuk dengan urusan-urusan kerja-kerja yang nak dibuat ya. Becik bagi tahu ustazah, pagi saya tak dapat dengar ceramah, insya-Allah tengah hari petang saya boleh. Sebab dia bekerja, dia menjaga kursus-kursus. Tak apa, tidak ada masalah muslimin-muslimat semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkongsi satu topik yang saya rasa sangat hebat, sangat indah ya. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi panduan kepada kita semua. Begitu juga tidak lupa selawat dan salam kita tujukan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah muslimin muslimat semua, hari ini petang ini jam 3 petang pada 15 Rejab kita bersiaran anjuran Surau Kerja Raya ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Surau Kerja Raya di mana terdiri daripada Encik Murtada, rakan sahabat kita Hajah Junaidah, Mek Habsah yang juga ada bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di ruang dan peluang kepada kami berkuliah secara online ya. Alhamdulillah, dan juga rakan-rakan yang lain daripada Surau Kerja Raya ya. Alhamdulillah muslimin muslimat semua. Itu juga tidak lupa je pada rakan-rakan FB kita Nuriati Bangi, Fatimah Ayub, Nur Haimah ya. Kita ada juga Maiza ya. Kita ada Misfah ya. Kalau tak silap saya, sahabat saya daripada Jakim. Kita ada Salih Ahmad. Kita ada Habsah, kita ada Wan Rohani, kita ada Rusliza, kita ada Rakia, kita ada Mudrika, sorry ya, tak reti nak sebut ya. Ada yang terlepas kita tadi ya. Kita ada Becik, kita ada Nur Haimah, kita ada Fatimah, kita ada Nur Hayati. Jamiah ya. Okey, kita ada Salina Usman, kita ada Laila. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih. Kita ada Maznah Muhammad. Kita ada Azinah Usmaniyah. Utamania, bukan Usmaniyah ya. Okey, muslimin-muslimat semua, tidak lupa juga kita ada Puan Yanti yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, yang lebih awal lagi berada sampai kami ni nak bersiaran pukul 2.30 tadi. Itulah kalut kadang-kadang ya. Lupa. Tu pernah satu kali kan saya kuliah jam 9.30, saya sepatutnya kuliah daripada Rawang Perdana pukul 10 pagi. Saya tak sedar bahawasanya saya telah bersiaran jam 9.30 pagi. Begitulah ya. Dan saya rasa muslimin-muslimat semua pun ada juga yang tersalah. Al-maklumlah ya, saya ada 2 gambar ya yang bajunya sama. Ya, ada apa? Kita ada, tak ada yang saya 2 pagi tadi dan petang ni baju semua sebenarnya
ikut pihak penganjur program lah. Dia suka saya pakai pakai tudung biru tu, dia buat. Kalau dia suka yang lama lagi saya zaman 70-an tu, itu pun terserah lah. Jadi hari ni dua-dua ya, dua-dua tapi tempat yang tidak sama. Satu yang masjid pagi tadi, dan satu lagi ialah petang ini. Jadi ada orang yang confused. Tidak apa, itu adalah perkara biasa dalam kehidupan kita ya. Ada yang kata, saya ingat ustazah tak ada pagi ni, ingat ke petang saja. Sedangkan dua-dua saya hantar kan, ada dua-dua gambar saya yang bajunya dan tudungnya sama. Tak apa muslimin muslimat semua ya. Alhamdulillah kita ada Sarah Adilah. Ya, kita ada siapa lagi saya terlepas tadi? Opah, kita ada Opah Azna, kita ada Zainun Majid. Kita ada Rakia Abdul Rahman. Alhamdulillah kita ada Zainun Majid. Jamilah binti Abdul Malik yang ada bersama kita, alhamdulillah. Okey, kalau tak sebut tu minta maaf. Kita ada Opah, kita ada Salina, kita ada Salina. Kita okey. Sania. Kita ada Lisma, Opah ya. Okey, muslimin muslimat semua, kita ada Nur Sazwani Bukhari. Alhamdulillah ada semakin ramai di sebelah petang ini. Alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Kita syukur sangat-sangat Allah beri kita masa ya. Al-maklum saya sendiri pun rasa mengantuk juga pada sebelah petang ini ya. Tapi gagahkan. Mek Hafsah apa khabar ya? Alhamdulillah, dia kata dia tak tertidur petang ni. Syukur alhamdulillah. Sorry, usik-usik Mek Hafsah ya. Okey, begitu juga alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat kerana kita akan membicarakan satu topik yang sangat besar, iaitu asam garam dalam kehidupan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun, terlebih dahulu saya minta maaf, minta ampun, takut tersalah. Al-maklumlah kita bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yang telah digezetkan dalam Al-Quran sebagai contoh ikutan yang paling baik. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Takut saya tersalah dan tersilap. Dan kita juga membicarakan tentang Ummul Mukminin, iaitu para isteri Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya minta ampun dengan Allah, saya minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut saya tersilap, wahai Allah Subhanahu wa taala. Saya takut hamba-Mu tersilap atas kekurangan dan kelemahan membicarakan tentang junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya sebab kebetulan saya pergi ceramah di Pulau Pinang, orang hadiahkan pada saya buku ini yang sangat cantik, sangat menarik dari segi kupasannya ya. Sebab itu saya kata bila saya nak bercakap tentang topik ini ya, tapi alhamdulillah kebetulannya saya dijemput oleh pihak Surau Kerja Raya. Saya rasa saya cuba untuk bersama-sama dengan muslimin muslimat semua ya. Kita ada Ayah Gaus bersama kita, kita ada Azina, kita ada Nurin. Takut dah rasa tak sebut lagi, tapi Ayah baru bersama kita. Okey, kita ada Azina, saya dah sebut tadi. Okey, muslimin muslimat semuanya. Dan harga buku ini RM30. Dan bila ditanya, Ustazah ada tak buku itu? Sebenarnya saya tak sangka rupanya Ustazah Zai ada menjualnya ya. Jadi kalau berhajat, bolehlah PM kepada Yati ke ataupun kepada Ustazah Muzayyanah, ataupun PM pada Yati, tak apa, insya-Allah ya. Dia akan berhubung dengan Ustazah Muzayyanah untuk dapatkan buku ini. Saya pun terfikir-fikir juga ya, sebab saya dapat hadiah satu set. Ada satu jilid ni, jilid yang pertama, dan satu lagi adalah jilid yang kedua. Peringkat awal saya nak baca pada ceramah saya semasa di Pulau Pinang dulu ya, pada tahun 2019 ya. Tetapi tak boleh kita nak study dalam masa yang cepat untuk kita sampaikan. Jadi alhamdulillah sampai juga hajat saya muslimin muslimat semua untuk bersama-sama muslimin muslimat untuk bicarakan kitab ini, iaitu Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cuma saya kata tadi supaya saya beringat, supaya tak tersalah dalam bercakap ya. Kita ada siapa?
Nur. Ustaz Lokman sendiri yang promosi kuliah Ustazah ni. Jadi Okey. Jadi dia kata Ustaz Lokman ada, Ustaz Lokman sendiri ada yang sendiri promosi kuliah Ustazah ni. Jadi saya dapat join. Alhamdulillah, ya. Mana penulis buku ni Ustaz Lokman, dia ada bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, syukur pada Allah SWT. Saya pun tak pernah jumpa dengan tuannya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Bila saya baca buku ni, Masya Allah, sebenarnya sangat-sangat memberi pengajaran kepada diri saya. Jadi saya berharap sangat mudah-mudahan orang lain juga sama-sama, ya, tidak menyalah anggap bila tulis buku ini seolah-olah nak menggambarkan bahawa tidak cantik, tapi kita melihat dari aspek yang positif sebagai pengajaran pada kita, ya, bahawasanya Rasulullah SAW dan juga Ummul Mukminin adalah manusia biasa juga yang tak sunyi daripada salah dan silap, ya. Cuma bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan masalah ini dan bagaimana cara penyelesaian yang paling baik yang dilakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga akan menjadi panduan kepada kita semua, ya. Elakkan daripada tomahan-tomahan yang tidak baik, ya. Saya baca sendiri apa kata penulis buku ni supaya kita tidak menyalah anggap, ya. Kita ada Gayah Mat Ali juga bersama kita. Kita ada Nur Afizah, ya. Okey, kita ada Samidah. Samidah Hakim. Okey, muslim-muslimat semua, ya. Di peringkat awal, penulis buku ni banyak juga membicarakan, ya, menuliskan pandangan-pandangannya, ya, dibimbangi takut kita tersalah dan tersilap. InsyaAllah. Saya yakin muslim-muslimat yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang dah sangat mahir dengan kehidupan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kehidupan Ummul Mukminin. Dan insyaAllah tidak ada sakwa sangka. Tidak ada salah anggap pada kita semua. InsyaAllah muslimin-muslimat semua. Kita baca dengan penuh hati-hati pesanan-pesanan yang disampaikan oleh penulis buku ini yang mengambil ceritanya adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan buat kita muslimin-muslimat semua, ya. Jangan kata alah Rasulullah pun ada masalah, kita pun apa lagi. Jangan, ya. Kita sama juga, tetapi how? Bagaimana kita managekan masalah itu muslimin-muslimat semua, ya. Okey. Sebenarnya kita ambil daripada asam garam yang pertama. Saya minta maaf kepada penulis buku Ustaz Lokman. Saya tak berapa jelas, bukan tak jelas, nama mata saya agak kurang baik bila nak baca hadis ini. Saya tak berani, saya takut salah terbaca baris yang salah dan silap. Minta maaf muslimin-muslimat semua, ya. Jadi Nabi dan Ummul Mukminin pun berselisih faham. Itu asam garam yang pertama, ya. Okey. Di mana diceritakan oleh penulis buku ini, Saidina Umar menceritakan, kami kaum Quraisy, orang Quraisy ni, kamilah yang menundukkan isteri. Tu. Maknanya kaum Quraisy ini seorang yang sangat hebat, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana menceritakan pada kita yang menundukkan isteri sebenarnya di pihak suami. Tetapi namun apabila kami datang kepada kaum Ansar, kami tengok mereka kaum yang ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. Maka sedikit sebanyak isteri-isteri kami terikut-ikut dengan kebiasaan wanita-wanita Ansar. Peringkat awal, Saidina Umar kata kaum Quraisy lah yang menundukkan isteri. Tetapi bila bercampur gaul dengan orang Ansar, sebenarnya iaitu kaum di mana kami tengok kaum Ansar ni yang ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. Okey. Maka sedikit sebanyak kami ni, isteri-isteri kami terikut-ikut dengan kebiasaan wanita Ansar. Gitu keadaan. Mana berlaku perubahan. Bila berlaku kaum Ansar yang telah dimubayaah dengan kaum Muhajirin, itu berlaku pertembungan semasa hijrah Rasulullah SAW, kan, di antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin di satu
disatukan. Maka dengan sendiri sedikit sebanyak berlaku perubahan. Macam kita lah muslimin muslimat semua kan. Tak dapat tidak dia akan berlaku sedikit perubahan. Tak payah orang lain lah. Kita orang Kelantan kahwin dengan orang Jawa. Kan berlaku sedikit perubahan. Apa orang kata apa, perbezaan dari segi pendidikan, dari segi cara bercakap, dari segi komunikasi, dari segi sosial, berlaku juga perubahan sikit sebanyak. Tak boleh lari di antara kita dengan pasangan kita. Begitu jugalah penceritaan bagaimana Saidina Umar kata dulu kaum musyrikin, kaum Quraisy, biasanya isteri ditundukkan oleh suami, tunduk patuh dan bila berlaku penyatuan di antara Ansar dan Muhajirin, rupanya orang Ansar ni bini yang menundukkan isteri, bini yang menundukkan suami. Jadi dia kata, jadi secara tidak langsung Saidina Umar kata terikut-ikut juga dengan PL perangai ini. Okey, bukan semestinya tidak baik muslimin muslimat semua. Tunduk bukan semesti baik. Melawan itu bukan semesti tidak baik. Percayalah muslimin muslimat semua Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Bagaimana solusi buat kita. Bahawasanya ada yang tak betul, kita boleh bercakap. Bukan maknanya apa yang tak betul kita ikut sahaja sehingga menimbulkan rasa tak senang hati sehingga timbulkan pemberontakan dalam hati isteri. Okey. Suatu hari aku memarahi isteriku. Ini Saidina Umar kata. Namun dia menjawab balik. Aku tidak boleh terima tindakannya yang membangkang itu. Lalu beliau berkata, mengapa awak tidak boleh terima perbuatan saya membantah awak? Mengapa awak tidak boleh terima perbuatan saya membantah awak? Isteri Nabi pun selalu menjawab mulut dengan baginda. Bahkan pernah salah seorang mereka tidak mahu bercakap dengan Nabi sampai ke malam. Jadi isteri Saidina Umar pun bantah, jawab. Mengatakan dia tak boleh terima apa yang disebut oleh suaminya Saidina Umar. Dia kata, bahkan dia kata isteri Nabi pun pernah membangkang. Pernah tak cakap dengan Nabi. Tapi aku kaget. Kemudian aku berkata, malang sungguhlah siapa yang buat begitu. Aku pun memakai baju dan pergi menemui Hafsah. Aku bertanya, wahai Hafsah, betulkah ada antara kamu pernah marah kepada Nabi seharian sampai ke malam? Ya, dia menjawab, ya. Lantas aku berkata, malang dan rugilah dia. Adakah kamu tidak rasa takut yang Allah akan murka disebabkan kemarahan Rasulullah SAW? Lalu kamu tentu binasa. Janganlah kamu asyik meminta-minta daripada Rasulullah. Jangan kamu membantahnya dalam apa perkara pun. Janganlah kamu memulaunya. Minta dengan ayah apa sahaja yang kamu perlukan. Janganlah kamu cemburu dengan madu yang lebih menawan dan lebih disukai oleh Rasulullah SAW, iaitu Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Maknanya penceritaan ini diceritakan oleh Saidina Umar. Hafsah tu anak siapa? Anak Saidina Umar kan? Sebab tu dia balik marah pada Saidina Umar. Tak boleh macam ni, tak boleh. Kamu tak boleh macam ni. Kamu nak apa-apa, kamu mintalah dengan ayah. Kamu tidak boleh bantah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak boleh meminta, kamu tidak boleh menjawab. Janganlah kamu asyik meminta-minta daripada Rasulullah. Jangan kamu membantah apa-apa pun, dia kata. Janganlah kamu memulaunya. Dia marah pada Aisyah perbuatan itu sebab kata Saidina Umar, isteri dia pun dah terikut-ikut dengan perangai wanita Ansar pada masa itu. Muslimin muslimat semua. Jadi di sini Saidina Umar memberitahu kepada kita bahawasanya perkara ini juga berlaku. Maknanya, dan nak cerita, penulis nak kata perkara ini adalah asam garam dalam kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan dalam kehidupan kita tak usah cerita dah. Isteri bukan bantah lagi, melawan cakap, meninggi suara. Bahkan kadang-kadang ada yang memukul suami. Itu dah memang melampau gila. Orang kata dah. Tapi nak cerita pada muslimin muslimat, di mana kita ambil pengajaran di sini bahawasanya
ada perkara-perkara ini berlaku, tapi bukan nak menceritakan benda ini tidak baik. Tidak, ya. Nak memperburukkan tentang rumah tangga Rasulullah SAW. Jauh sekali tanggapan-tanggapan itu ada pada kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita minta ampun dengan Allah SWT. Bukan ini yang diniatkan oleh kita, ya. Tapi nak beritahu pengajaran di sebalik rumah tangga Rasulullah SAW itu, supaya setiap orang isteri daripada kita supaya tidaklah, ya, melakukan perkara-perkara ini. Yang tak baik, kita jangan ambil. Kita ambil yang baik yang ada pada rumah tangga Rasulullah SAW. Ya? Dan dia kata di sini, riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ialah sebahagian sahaja daripada satu hadis yang panjang. Hadis ini berulang pula pada banyak tempat dalam Sahih Al-Bukhari kerana terkandung banyak panduan dan hukum dari pelbagai sudut. Bagaimanapun, tumpuan di sini adalah pada ayat. Isteri-isteri Nabi pun selalu menjawab mulut dengan baginda. Bahkan hari ini, salah seorang mereka juga tidak mahu bercakap dengan Nabi sampai ke malam. Itu. Yang kedua, suami isteri bergaduh atau bermasam muka ialah asam garam dalam hidup rumah tangga. Menyedari hakikat ini bukanlah bermakna kita mesti membiarkannya berlaku. Itu ingat. Itu poin dia. Itu poin penulis berlaku. Ya? Dia beritahu pada kita, bila berlaku perkara ini, walaupun dia asam garam dalam hidup rumah tangga kita, suami kena mainkan peranan. Isteri juga boleh memainkan peranan. Membetulkan keadaan ini supaya tidak berpanjangan. Supaya tidak berlaku, orang kata apa, berlawan. Lawan bergaduh. Seorang yang bercakap, maka seorang lagi hendaklah berdiam diri, ya. Sebab ini adalah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, naklah bercakap yang baik. Tak ada benda baik, diam. Jadi kalau kata berlawan-lawan tu, sama sekali tidak berlaku pada diri Rasulullah SAW. Kalau isteri bercakap, maka Nabi akan diam, mendengar sahaja, ya. Begitu juga kalau Rasulullah bercakap, isterinya akan diam. Jadi bukan bermaknanya isteri Rasulullah tidak boleh bercakap. Isteri Rasulullah boleh bercakap. Isteri Rasulullah boleh bersuara bila berhadapan dengan masalah, atau boleh bersuara sekiranya tidak puas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ya, kita tengok di sini. Rakiah kata lain tak molek, tak dengar. Tu. Orang lain macam mana? Okey ke? Orang lain clear ke lain? Sabaria, Eda pun ada bersama, syukran. Tapi dia kata Rakiah tak dengar, kurang jelas, ya. Wallahu alam. Macam mana dengan Rakiah, masih tak berapa clear lagi ke? Nur Haimah Zainal Abidin dah keluar masuk. Agaknya tak berapa jelas, ya. Saya minta maaf. Yang lain, okey, Waira kuliah kita SKR jelas Ustazah di JKR. Alhamdulillah. Mungkin di Kelantan kot. Nuriati Bangi kata alhamdulillah. Jelas, ya. Samiah pun kata Batu Pahat clear. Ya. Nuriati kata alhamdulillah okey. Samiah kata Batu Pahat clear. Tak apa, ya. Maknanya mungkin ada yang tempat-tempat yang tak clear, ya. Okey, Nur Syida macam mana? Jelas, insya-Allah, ya. Okey. Saya rasa Ipoh clear. Mungkin itu masalah orang Kelantan lah. Kalau Ipoh clear, Batu Pahat clear, KL clear, maknanya ini adalah masalah orang Kelantan. Lain tak clear. Tak apa, kita teruskan. Mek pun okey, alhamdulillah, ya. Makcik Shikin kata Jitra, okey. Rupanya Makcik Shikin orang Kira. Saya ingat orang Puchong aja. Masya-Allah, ya. Eda Sabaria, alhamdulillah. Keti Seberan Takis, sangat jelas. Masya Allah. Semua negeri dah angkat tangan, ya. Sorry lah Rakia, tak dengar sikit, minta ampun, minta maaf, insya-Allah. Ya, lepas ni lain clear, ya. Kita bicarakan tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, asam garam. Bukan marah, tapi asam garam. Apa makna asam garam? Sesuatu yang sangat diperlukan dalam rumah tangga. Tak ada asam sedap tak? Tak sedap. Tak ada garam dalam rumah tangga? Tak sedap. Sebab tu penulis buku ni lebih memilih
asam garam dalam kehidupan rumah tangga. Tengok kita ada juga gula kabung, kajang, Sungai Ramal, Clear. Ada nama gula kabung. Gula kabung nama dia buat nama. Atas kajang Clear. Tu pada bawah sarah. Betul-betul nama gula kabung. Sorry lah. Okey. Maknanya kalau dah ramai Clear, berarti itu masalah di Kelantan saja. Rani, Assalamualaikum. Clear angkat tangan lagi. Rosliza, okey, bersama dengan kita. Alhamdulillah Clear. Cuma saya tadi sebab ada komen daripada Raki Abdul Rahman. Dia kata suara tak jelas. Kejap ada, kejap tak ada. Jadi, bila orang lain clear, saya kena ambil kira soal semua clear. Okey. Jadi bila sebut asam garam, semuanya dalam rumah tangga tidak boleh elak. Ada dalam masakan kita ada asam, ada garam, ada manis sikit. Masya Allah, tabarakallah. Orang Kelantan memang tak boleh lari daripada gula. Nak juga nak gula sikit. Tapi begitulah kehidupan rumah tangga yang nak disampaikan oleh penulis buku ini. Bukan nak mencerca, nak mencaci, mencela. Jauh sekali. Siapa kita? Sebab Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disebut oleh dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah ikutan, contoh, ikutan yang terbaik. Jadi kita melihat sekarang ini menceritakan asam garam dalam rumah Rasulullah SAW, menceritakan bahawasanya Rasulullah juga adalah manusia biasa yang tak sunyi daripada sedikit sebanyak masalah yang kita boleh terima muslimin-muslimat semua, dan kita biasa dengar sebenarnya cerita-cerita penceritaan tentang Rasulullah SAW. Barangkali kita jarang dengar tentang yang dikatakan ada isteri dia meninggi suara bercakap dengan Rasulullah, ada isteri yang mogok, kita biasa dengar, dan ada dalam Al-Quran pun penceritaan itu bukan satu-satu yang direkakan muslimin-muslimat semua, sehingga turun ayat yang mana isteri-isteri Rasulullah boleh memilih untuk nak dicerai ataupun nak bercerai ataupun nak terus bersama dengan Rasulullah SAW. Di situ adanya apa kita kata ayat yang berkaitan asbab, menceritakan bahawasanya isteri boleh menceraikan suami. Dalam satu kuliah saya beberapa minggu yang lalu ataupun 2 bulan yang lepas menceritakan bila suami kata kalau kau nak bercerai, kau cerailah diri engkau. Kalau isteri jawab saya ceraikan diri saya, maka berlakulah perceraian yang diikuti dengan beberapa syarat-syarat yang lain, baru sah, bukan kata mudah macam tu. Dan inilah juga dalam ayat ini juga menceritakan bagaimana isteri-isteri Rasulullah SAW ada sebahagiannya yang memulau. Kenapa pulau? Nak hidup macam isteri-isteri yang lain. Tapi Rasulullah beri pilihan. Allah beri pilihan pada mereka nak duduk dengan Rasulullah atau nak dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua isteri-isteri Rasulullah memilih untuk hidup bersama Rasulullah, senang, susah, gembira, sedih akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ke muslimin muslimat begitu, khususnya para muslimat semua kurang sedikit dah mengeluh, tak ada itu ini dah mengeluh, tak sama dengan orang lain, tak sama dengan jiran tetangga. Berbeza dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Mereka sanggup bersusah payah bersama. Cuma bila ada apa-apa masalah yang diceritakan, yang dihadapi oleh isteri Rasulullah SAW, maka ini sebenarnya sebagai peringatan kepada kita, ataupun sebagai nak kata apa bahawasanya rumah tangga Rasulullah juga tidak boleh lari. Itu aja nak beritahu kat kita. Tak boleh lari maknanya. Tapi apa yang paling penting, bagaimana kita managekan masalah itu. Kita ikut Rasulullah dah menyelesaikan masalah. Rasulullah ada jalan penyelesaian. Bila isteri semua mogok, tak kata apa. Rasulullah tunggu aja. Tunggu datang. Apa kita kata? Turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan ini. Jadi maknanya Rasulullah SAW tidak bertindak
sewenang-wenangnya. Jadi kita sebagai suami pun sama juga. Bila ada pergaduhan, bila ada apa-apa tak puas hati di pihak isteri, cuba kita cari, cuba kita siasat apa yang tak cukup, apa yang tak sesuai, apa yang tak sempurna. So kita kembalikan, bincang. Itu yang dikatakan berbincang. Maknanya isteri-isteri juga sebagai contoh kepada apa yang berlaku ini, isteri juga boleh beri pandangannya. Kalau ada rasa tak puas hati, memang boleh pun, tak ada masalah. Di mahkamah pun isteri boleh beri pandangan sekiranya tidak berpuas hati atas permohonan suami untuk berpoligami. Minta maaf. Saya kita nak cerita. Hak kita boleh bercakap. Soal kita suka tak suka itu cerita lain. Tapi dari segi hukum, hak kita boleh bercakap, hak kita boleh bersuara, hak kita boleh memberi pandangan. Tapi ingat, janganlah sampai tinggi suara melebihi daripada suara suami. Itu berdosa kan. Maknanya itu tak boleh. Muslimin muslimat semua. Okey, kita baca lagi. Yang kedua, suami isteri bergaduh, dia kata atau bermasam muka ialah asam garam dalam hidup berumah tangga. Menyedari hakikat ini bukanlah bermakna kita mesti membiarkan berlaku, apalagi sengaja mewujudkannya. Sebaliknya, dengan menyedari lumrah ini membolehkan kita bertindak dengan sebaik-baiknya tatkala ia berlaku. Cantik penulis buku ini, mesra dia bercakap dengan kita. Maknanya bila sebut asam garam bukan mesti berlaku. Kita tahu benda ni akan berlaku. Kalau buat macam ni akan berlaku, maka adalah lebih baik di pihak suami terlebih awal menyedari keadaan ini, mengelak perkara ini daripada berlaku. Kita kenal pun dengan isteri kita kan. Isteri kita orang mana? Mak dia macam mana? Ayah dia macam mana? Betul tak? Tentulah dia tak akan sama dengan kita. Saya dah kupas banyak kali dalam hal-hal macam ni. Okey, kita didik mereka supaya dia boleh ikut hak kita. Dan tak mungkin dia akan boleh ikut semua sekali hak kita nak. Tidak. Sebab itu ada tolak dan ansur. Itu cantik dalam kehidupan rumah tangga. Betul jugalah dengan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya tak sunyi dari segi ada bermasam muka, diam kan. Kita biasa diam. Cuba bilang berapa kali kita diam. Cuba. Isteri-isteri Rasulullah ni sekali saja berada dalam situasi yang begitu. Sebagai nak beritahu kat kita ni. Kalau tidak tak sampai pada kita kan. Kita berapa kali masam muka? Cuba cakap. Cuba kira. Cuba ambil pen, tanda. Berapa kali masam muka? Berapa kali bergaduh dengan suami? Jadi harap-haraplah muslimin-muslimat, khususnya para muslimat yang banyak yang selalu yang ada dalam majlis ilmu pada petang ini, fahamilah keadaan ini. Maknanya kalau kita tahu ini dah akan jadi masalah, kita elakkan awal-awal lagi. Sebagai orang kata panduan kepada kita. Guide. Betul tak Yati? Guide. Panduan. Garis panduan buat kita dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Tak boleh lari. Kita ada Sabariah, kita ada Hawa Idris. Betul Kita ada Lisma. Kita ada Sabariah, kita ada Miss Liha. Okey, alhamdulillah, apa khabar semua? Saya harap sehat-sehat semua, alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita ada Zahra, kita ada Faridah Yahya, kita ada Hamidah Saad, kita ada Zinah, sebut tadi kita ada kita ada Nurhayati Usman. Okey, kita ada Miss Liha Okey, kita ni muslimin-muslimat semua digalakkan untuk ada buku nanti. Untuk next kuliah kita ada buku Kalau lah jodoh kita panjang. Kalau jodoh tak panjang, setakat hari ni saja. Kalau surau kerja raya kata setakat ni aja ustazah. Habis cerita kita dah. Kita bacalah seorang-seorang. Kalau tak faham, telefonlah kepada penulis buku Itu saja, bukan nak iklan lah, bukan saja saya kata. Dan insya-Allah kelas kita akan berpanjangan. Saya juga akan baca, saya juga akan berkongsi sama-sama. Kita sama-sama, saya pun sama-sama dengan muslimin muslimat semua merasakan perkara-perkara ini adalah sebagai yang
baik buat kita. Apa kata yang baik? Rupanya begini rupanya kehidupan Rasulullah pun. Mudah-mudahan apa yang berlaku pada aku ini, aku mengharapkan mudah-mudahan tidak terlajak, tidak boleh lebih daripada apa sepatutnya. Dan ini adalah merupakan hikmah. Saya nak sebut hikmah lama dah tak keluar daripada tadi. Hikmah buat kita kan, yang baik buat kita insya-Allah ya. Okey. Lain kaum, lain budayanya, lain tempat, lain perangai orangnya. Di Mekah para isteri tidak berani bersuara. Terbalik pula keadaannya di Madinah. Kepelbagaian budaya dan perangai masyarakat ini diakui dalam Islam selagi tidak bercanggah dengan prinsip syariat. Kepelbagaian. Kita sendiri sekarang ni, Masya Allah, ramai orang kita kahwin dengan warga asing. Bukan kata warga asing hak dekat-dekat. Hak jauh. Kita tak pernah ada dalam peta kita pun. Punya jauh nak cakap. Minat kita daripada seseorang. Saya tahulah sebab saya jaga bahagian nikah cerai ni. Bila datang kat depan saya, Allahu Akbar. Seorang putih, seorang hitam. Hitam semua. Minta maaf, minta ampun. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Wafa, Ya Allah, ampun. Kalau sebut perkataan hitam tu. Sebab nak banding dengan perempuan yang pasangan dia ni putih melepak. Macam gagak gonggong telur. Betul tak, Ti? Kan orang tua kita kata tu. Ya Allah, bila depan saya, aku mimpi kau, saya pejam mata saya klik, ada lagi dua orang ni. Datang nak cerita, saya nak berkahwin Ustazah. Ya Allah, saya kata, daripada mana pasangan awak ni? Daripada Nigeria Ustazah. Allah, jauhnya, aku pun tak pernah apa. Saya kata dalam hati saya lah. Tapi nak cerita muslimin-muslimat semua. Okey, apa dia? Sabariah kata, Alhamdulillah saya merajuk, saya kena pujuk suami. Tak apa. Siapa pujuk, siapa boleh maafkan orang, dia dapat pahala. Masya Allah. Nak masuk syurga, boleh maafkan suami. Boleh maafkan isteri. Tak ada masalah. Islam mengajar sangat cantik perkara-perkara macam ni. Saya merajuk, saya kena pujuk suami. Tidak apa. Alhamdulillah. Kalau Sabariah macam tu, orang lain pun sama. Jangan rasa, saya merajuk, saya pujuk diri saya. Saya pujuk suami. Ada, tak apa, tak ada masalah. Kalah, mengalah bukan bererti kita kalah. Pegang yang tu, insya-Allah Kalau rasa nak tegang, kita diam dulu, jangan bercakap. Rasulullah dah ajar kita macam ni sebenarnya Jadi apa yang berlaku pada isteri Rasulullah, pada Rasul ini ada sebagai hikmah, satu hikmah yang sangat buat kita muslimin-muslimat semua kita jadikan sebagai panduan, sebagai guide untuk kita insya-Allah Okey, saya cerita, saya kata saya berhadapan dengan masalah ramai pasangan Malaysia kita yang nak kahwin dengan warga asing. Ada kita larang tak dengar. Memang tak dengar dah. Cinta punya pasal. Satu sekali tu satu warga Maldives. Yang perempuan warga kita, yang lelaki warga Maldives. Saya pun tak tahu warga Maldives. Jom kita susahnya nak cari. Dia ni rupanya Maldives tidak ada hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tidak ada hubungan diplomatik dengan sekitar. Termasuk Singapura. Termasuk Thailand. Termasuk Brunei. Maknanya termasuk Indonesia. So, macam mana kita nak tahu lelaki ni orang dia macam mana? Maksud saya, orang macam mana ni, dia dah kahwin berapa orang dah? 2 ke 3 ke 4 ke, kita tak tahu tentang biodata dia. So sebab itu kita biasa berhubung dengan pihak kedutaan. Tapi bila dia tak ada kedutaan dia di Malaysia ini, tidak ada hubungan diplomatik dengan negara-negara di sekitar yang ada dengan kita ni, maka kita tak boleh bagi dia kahwin dengan mereka ini. Punya nak kahwin juga, tak apalah Ustazah, saya pergi ke Maldives. Kalau awak nak kahwin, awak pergi Maldives, itu saja. Tak boleh nak kahwin sebab kita tak boleh bagi kebenaran, sebab kita takut yang lelaki ini sudah ada isteri 4. Di segi hukum haram tak dia kahwin seorang lagi? Haram. Sebab tu kita nak tahu sangat. Sebab tu kita akan hubungi kedutaan dia ataupun negara yang ada berhubung rapat dengan negara Maldives. Rupanya tidak ada masa itulah 10 tahun dulu, 15 tahun dulu sekarang ni mungkin dah ada. Dia nak juga pada warga Maldives. Allahu Akbar, saya kata kami tak boleh bantu. Nak juga awak kena pergi kahwin di sana. Tak apalah Ustazah, saya pergi ke sana. Tapi ingat, bila pergi sana kita pergi negara orang. Saya kata berhati-hati, kita perempuan kan. Nanti kita diapa-apakan. Kita beringat tidak apa, itu tidak menjadi satu kesalahan. Bukan saya tak yakin dengan dia, tapi saya bimbang nanti masyarakat di sana macam mana berlaku. Tak tahulah nak cakap jual beli ke, wallahualam kan. Sekarang ni kan macam-macam
perkara yang berlaku. Wallahualam, saya terputus hubungan sama ada mereka ni kahwin ataupun tidak dengan warga Maldives. Tapi yang perempuan ni masya-Allah seorang yang sangat ni. Apa kata Zunaizah? Cinta itu buta, Ustazah. Ya, cinta itu buta. Memanglah buta cinta, tapi tuannya tak buta. Jadi yang paling penting mata orang yang tu yang celik sebenarnya. Cinta memang buta, memang tak boleh nak kata dah, betul dah. Ayah sendiri pun tahu lah, Sabariah. Cinta tu buta, tetapi mata kita tidak buta untuk menilai sesuatu. Dengarlah cakap orang, betul dah. Dengar cakap orang tua, dengarlah cakap orang jabatan agama ni, sebab bukan senang. Kalau ada apa-apa, memang susah sangat. Okey, kita ada Suhaili Saleh. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat taman-taman syurga. Alhamdulillah. Okey, masa kita cepat sangat berlalu bercerita tentang hak rumah tangga ni. Jadi persoalan-persoalan ini dapat ditulis oleh buku ni. Mana lain tempat, lain budaya, lain orang, lain apa kita, ada pepatah kita lain orang, lain ada tu. Ti tak pandai dia. Lain kau, lain orang, lain pendapat. Yes. Pembantu rumah saya yang jawab tu. Dia tahu sebab dia Indonesia, dia kahwin dengan Bangla. Macam-macam masalah berlaku, ya Allah. Ya Karim. Tapi mereka bahagia sebab hidup mereka ni masing-masing cuba memahami di antara satu sama lain. Sorry Aika, dia daripada Indonesia dan pasangannya adalah warga Bangladesh. Padang lain belalang. Lain padang, lain belalang. Apa tu? Lain hutan, lain wallahualam. Sekat tu je. Okey, tak apa, tak ada masalah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain lubuk, lain ikannya. Lain lauk, lain ikannya juga. Betul, sungguh-sungguh. Betul sangat. Terima kasih. Kita ada Faridah, kita ada Nur Syahuri. Okey, Eda. Kita ada Eda dah saya sebut tadi. Okey, muslimin-muslimat semua. Maknanya penulis buku siap-siap dah bagi tahu benda tu memang semuanya sama sajalah. Orang Arabnya, orang Mekahnya, orang Madinahnya, orang Malaysianya, maknanya perangai tu akan ada. Bila lain-lainlah perangai orangnya. Di Mekah para isteri tidak berani bersuara. Terbalik pula keadaannya di Madinah. Kepelbagaian budaya dan perangai masyarakat ini diakui dalam Islam selagi tidak bercanggah dengan prinsip syariat. Apapun dengan syarat tidak bercanggah. Nak beri pendapat kepada suami bukan melawan, percayalah. Tapi suami selalu guna lawan lah. Ini yang tak kena dah. Dia kata kat kita nak beritahu pandangan kita. Pada saya jangan kata melawan suami. Suami-suami jangan sebut perkataan melawan. Apa salahnya kita kata okey, awak boleh beri pandangan. Apa pandangan awak macam ni? Anak kita ni macam ni. Apa pandangan awak? Saya nak balik anak kita ni ke Indonesia. Apa pandangan awak? Itu minta pandangan. Ya tak? Bukan kata kita melawan. Kalau kata saya tak bagi awak bawa anak, pergi situ pergi sini. Abang, anak kita dah besar. InsyaAllah dia pun perlu juga berada di luar. Kesian ada terporok dalam rumah. Contoh. Jadi kita beri pandangan. Bukan makna kita melawan muslimin-muslimat semua. Bukan kita lawan. Tapi kita memberi pandangan. Tidak bolehkah dalam Islam? Boleh. Selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai meninggi suara sampai 3 buah rumah dengar. Satu kampung tahu jeritan kita. Ada orang mengadu kat saya. Ustazah, menantu saya kalau dia bergaduh, dia meraung atas tangga tu. Ya Allah, atas tangga duduk rumah apartmen. Kalau dia dia bergaduh, yang isteri-isteri ni kalau dia bergaduh, kalau dia menangis, dia keluar rumah, dia duduk atas tangga tu, dia meraung, dia menjerit sekuat hati. Ini memang tidak dibenarkan dalam syariat. Tak apa, sikit-sikit tu tak boleh lari. Asam garam. Okey. Meskipun begitu, ada budaya atau perangai kaum yang lebih dekat dengan kehendak agama jika dibandingkan dengan satu-satu hal.
Secara tersirat, budaya golongan isteri di Madinah yang boleh bersuara adalah lebih dekat dengan kehendak agama. Berbanding budaya masyarakat di Mekah. Perkara ini boleh kita fahami daripada sikap Nabi yang membiarkan kebiasaan itu turut berlaku dalam rumah tangga baginda. Yes. Maknanya benda ni tidak salah dari segi agama. Maknanya orang perempuan boleh bersuara, boleh beri pandangan, boleh beri pendapat, tidak salah. Selagi tidak bercanggah dengan syarak. Tapi janganlah sampai menjerit-jerit, tak, sampai tak sedar diri, macam orang dirasut. Jangan macam tu, ya. Sekadar kita bercakap, lepas tu dia tak nak dengar, kita diam sajalah. Diam bukan makna merajuk, tahu tak? Diam. Biarlah, Rasulullah pun suruh aku diam. Baiklah, kalau aku diam lagi, nanti aku tinggi suara. Bila dah tinggi suara, akan menyebabkan satu kesalahan pula. Okey, kita ada Hajah Nani, Haji Awi daripada Kuching, Sarawak. Apa khabar Kak Nani? Mudah-mudahan sihat semua. Itu semua orang YB belaka dah, yang dah bersara lama. Tapi Masya Allah dia masih sihat. Alhamdulillah. Kita ada Rosia Tima Ramli, orang Kelantan. Alhamdulillah. Macam mana Ros? Cik Ros? Clear? Macam mana dengan Fatimah, Raqi Abdul Rahman? Tak masuk balik dah? Sian kat dia. Tak apa. InsyaAllah kita akan bantu dia nanti, ya. Bila ada rakaman, dia tengok kemudian. Memang tak syok lah tengok rakaman kan? Kita ada Hasia Hassan, ya. Okey. Saya nak sebut bukan panjang sangat. Okey. Kita pergi, ya. Okey. Jadi antara pengajaran yang boleh kita kutip ialah kita seharusnya mencontohi budaya dan perangai kaum yang lebih dekat dengan agama. Maknanya yang dia beri pandangan, yang dia mengajuk itu bukan salah dari segi agama. Yang beri pandangan, beri pendapat, itu tidak salah. Sebab tu dia kata kaum Ansar ini adalah lebih dekat dengan kehendak agama, dengan pandangan agama. Sebab boleh bersuara, maknanya tidak salah. Raqi Abdul Rahman dah. Tidak salah memberi pendapat asal tidak bercanggah dengan syarak. Yes, itu sangat tepat. Tidak ada masalah. Jadi penulis buku ni kata antara pengajaran yang boleh kita kutip ialah kita seharusnya mencontohi budaya dan perangai kaum yang lebih dekat dengan agama, iaitu kaum Ansar. Kita kena bersedia meninggalkan kebiasaan masyarakat atau keluarga asal kita yang kurang cocok dengan agama. Mana bila kita berkahwin bersama dengan pasangan kita yang berlainan berlainan adat, berlainan tadi tu, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Lain laut, lain ikan. Percayalah muslimat semua. Tidak semua laut di PD itu semuanya ikan semua yang kita nak. Tak ada. Dia biasanya kalau kawasan Melaka ialah ikan apa? Ikan panjang tu lipti. Ikan parang. Ikan parang, ikan Allah Akbar yang kulit keras tu. Cencaru. Tu dia laut dia, ya. Dia tak sama. Ada laut yang ada ikan tenggiri, ada laut yang ada ikan kembung, yang ada ikan senangin. Dia tak sama. Itulah hebatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur, yang menyusun semua sekali. Kalau semua laut tu ada belaka, tak adalah hubungan diplomatik kita dengan orang PD dah. Orang Kelantan makan ikan dia je lah, orang PD makan ikan dia je lah. Tak ada hubungan bisnes di antara mereka, ya. Okey, kita ada Haji Abdul Rauf, ya. Kita ada Raqi, ayah kata apa? Kalau bergaduh kita je yang tahu, anak-anak tak perlu tahu. Yes, itu satu pandangan yang sangat cantik, ya. Tak payah bawa keluar ke rumah biar anak tahu mak bergaduh, ayah abah macam ni, abah macam ni. Jangan, ya. Ni ayah Gaus ni orang yang lama juga, lebih kurang dengan saya tapi dia muda pada saya, banyak pengalaman dalam kehidupan, dia beri pandangan, ya. Betul tak Haji Abdul Rauf, ya? Itu kehidupan, ya. Okey, kita habiskan apa yang nak ditulis oleh penulis buku ini untuk bab pertama, asam garam tadi, Dia kata, ruginya kita meneruskan kebiasaan keluarga atau kaum asal yang tidak menjana pahala. Nak buat apa? Betul tak? Memang kita ikut, tapi di belakang kita bising. Dalam hati kita kata macam-macam. Tak guna juga, betul tak? Gula Kabung kata ikan tenggiri kawasan dia, Masya Allah, ya. Okey, muslimat. Maknanya, apa guna keadaan-keadaan ini dalam rumah tangga sampai tidak ada dapat pahala di antara kita dengan suami kita, betul tak? Bila ada sedikit rasa tak puas hati, kita menegur.
Bila menegur selepas itu kita berbaik-baik di antara satu sama lain. Sedangkan Allah kata wal afina anin nas, orang yang akan berhak mendapat syurga Allah Subhanahu taala ialah orang-orang yang memaafkan di antara sesama manusia. Jadi kalau hanya patuh ikut saja tapi hati tak puas hati, dia merajuk, tak cakap, tak guna juga. Tapi kalau bila dia bersuara dan pandangan ini baik, maka diharap para suami boleh menerima pandangan yang baik. Jangan semua pandangan isteri kita tolak. No way. Tidak. Ya? Boleh. Kalau hal-hal berkaitan dengan kehidupan dia, barangkali dia lebih tahu tentang dirinya daripada suami. Ya? Ada suami yang mengharap sangat supaya isteri patuh dan taat membabi buta. Kita pun tak nak. Ya? Tahu bila kita balik, dia taat. Dia ni. Tapi bila belakang kita, dia buat perkara yang macam-macam, yang tidak elok. Dia mengumpat kita, dia cerita hal perangai kita. Jadi lebih baik daripada penceritaan itu pergi keluar adalah lebih baik. Kita damaikan, kita bincang secara baik. Ya? Abang, saya tak puas hati dengan abang. Macam saya pernah cakap dalam kuliah sebelum ini, saya biasa juga, apa kata, gula kabur, orang Melaka makan ikan parang dan tenggiri masak asam pedas. Yes, betul tak? Memang betul. Okey, muslim-muslim. Saya pernah sebut sebelum ini. Di mana saya nak lawan, saya tak berani. Saya takut, saya tahu dari segi hukum. Dan saya takut dia marah besar kat saya. Jadi saya akan tulis. Masa itu tak ada handphone lagi, tak ada mesej lagi, tak ada WhatsApp lagi. Jadi saya akan tulis. Saya duduk malam-malam tu, saya tak tidur, saya tengok dia tidur, saya akan tulis. Satu line, dua line saya menulis. Masa tu sangat bijak menulis. Masa dulu kan orang menulis. Apa saja orang menulis, apa rasa hati. Okey. Jadi saya menulis. Saya bubur dalam baju suami saya, dalam poket baju dia, saya bagi tahu. Saya takut dia tak baca. Tolong baca surat itu. Tapi setelah saya tulis tu, hati saya dah puas dah. Saya dah boleh gembira, saya boleh layan dia dengan baik, saya boleh cakap dengan baik, tak ada masalah dah. Sebab saya dah meluahkan apa isi hati saya yang saya tak suka ke, ataupun mungkin pandangan-pandangan saya itu tidak baik pada dia. Kita ni kadang-kadang salah tanggapan dalam kehidupan berumah tangganya. Mungkin dia, atau contoh ada seorang isteri mengadu pada saya Ustazah, bila telefon suami saya engage, saya dah syak dah. Dia bercakap dengan perempuan tu. Padahal dalam dunia ni kan ramai manusia. Kenapa kata puan nak syakkan pada? Tak boleh Ustazah, saya tak boleh. Bila saya call suami saya, telefon dia engage Ustazah, saya syak dia berhubung dengan perempuan tu. Sebab saya call perempuan tu juga engage. Maka saya dah buat satu sifir saya 2+2 4. Jadi maknanya suami saya bercakap dengan buah tu, dengan orang tu. Saya benci Ustazah. Saya akan balik, dia boleh balik kerja. Saya akan bergaduh. Dia cakap dia tak buat dan dia akan pukul saya Ustazah. Ya? Jadi nak ceritanya muslimat semua. Tanggapan salah kita tu lebih baik kita awal-awal lagi kita maklumkan. Saya sebenarnya fikir macam ni bang. Abangnya gini-gini. Betul tak? Kalau salah, dah stop. Tak ada, tak salah. Okey. Kalau dia kata dia tak buat, dia kata tidak buat. Cukup. Saya akan menerima pengakuan dia itu. Tak ada nak suruh sumpah, apatah lagi nak suruh Al-Quran. Tidak pernah dalam kehidupan saya, muslimat semua. Jadi, saya harap sangat-sangat. Bukan nak suruh contohi saya. Tidak. Tapi, apa yang baik, tidak salah penulis buku ini. Beri satu kesimpulan bahawasanya keadaan tidak semestinya apa yang kita duk bawa selama ini yang menjadi kita ikut daripada keluarga kita, itu bukan semuanya baik. Kalau tak baik, hak orang lebih baik, maka kita boleh ambil, tidak menjadi satu kesalahan. Jangan kita rasa hak kita seorang yang betul, walaupun salah memang betul, kata-kata aku memang betul, tak boleh kau sanggah sama sekali. No, Islam tidak pernah merasakan begitu keadaannya. Sebab itu isteri Rasulullah akan mendengar apa yang akan dicakap oleh isterinya, apa yang tak puas hati oleh isterinya. Dengar, tak ada masalah. Maka alhamdulillah. Sehingga kan sampailah turun ayat. Saya lupa dah surah apa. Minta maaf muslimat semua. Kita ada Kak Mon, Maimun Yaakob, salam Ustazah, sedang kan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Betul tu. Hari tu ada satu topik apa dia, iaitu indahnya manisnya madu, pahitnya hempedu. Begitulah keadaannya muslimat semua. Orang yang berkahwin saja yang memahaminya, jangan menganggap itu sebagai
satu perkara yang boleh meruntuhkan rumah tangga kita, ya. Dan apa yang paling penting dalam keadaan ini, bila berlaku pergaduhan, bila berlaku sedikit perselisihan faham, selisih faham, tu, ya. Awak selisih faham, kita silap memahami apa yang kita terjemahkan. Contohnya tadilah, dia engage, kita terjemahkan dia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Ya tak? Salah ke betul kita buat tanggapan macam tu? Tak betul. Sebab dia tak mengaku dia buat. Memang kita kata, mana dia mengaku ustazah? Kalau macam itulah pegangan kita, tak payah bergaduh lah. Memang kita menang aje lah. Ambil lah nak pergi ingat mana pun. Kan? Kalau kita bubuh buat rasa macam tu, ustazah dia tak akan mengaku sampai bila-bila. Buktikan dulu apa yang dia buat tidak elok. Buktikan dia curang dengan kita. Kita buktikan. Jangan kita duduk main terjah macam tu, balik bergaduh, bila bergaduh kena pukul. Ini sangat tidak baik dalam kehidupan rumah tangga, ya. Muslimin-muslimat semua. Jadi penulis buku ni kata tak ada masalah, ya, kalau tidak ruginya kita meneruskan kebiasaan keluarga atau kaum asal yang tidak menjana pahala. Contohnya suami berkata, orang lelaki dalam keluarga saya tidak buat kerja dapur. Keluarga saya memang sama sekali tidak pernah buat kerja dapur. Taubat lillah, orang Kelantan kata. Jemur kain kat luar, orang lelaki tak pernah buat. Taubat lillah, orang Kelantan kata. Itu bahasa saya lah. Kalau tak sesuai, minta ampun. Ampunkan saya, minta maafkan saya. Ya? Tapi nak ceritanya, kalau orang lelaki kata, memang kerja dapur ni tidak pernah dibuat lah. Sedangkan Rasulullah SAW buat kerja-kerja dapur tu. Kita kata kita nak mencontohi Rasulullah SAW. Dan apa pun dia kata yang dikaitkan dengan pahala, kalau dia buat, dia dapat pahala tau. Suami buat, suami dapat pahala. Tak ada masalah. Ya? Suami masak, suami hidang kat isteri, suami dapat pahala. Lepas tu Mac kata, sebab dia sendiri, minta maaf Mac, dia banyak diurus oleh suami dia. Alhamdulillah dia punya suami yang sangat baik. Sama juga dengan ayah kita, ya. Suami tak kali bila dia buat dialisis, maka suamilah yang akan bawa dia, yang akan tunggu dia, yang akan ambil dia, yang akan jaga dia di rumah. Masya Allah, itulah ya kita nak, ya. Senang sama senang, susah sama susah, sehat sama sehat, sakit sama-sama kita berkorban apa saja. Contoh Mac, ya. Kata suami dia lah, habis dia lah yang beli makan apa semua, balik bagi makan kat dia. Mac tak pernah masak, ustazah, makan hak beli pagi sama juga, petang sama juga. Mac tak larat. Mac kalau akan jadi tercungap-cungap bila turun daripada katil. Mac hanya turun mandi saja ustazah. Allahu Akbar. Bagusnya suami dia. Memang ada sangat ramai suami-suami yang sangat baik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah balas syurga padanya Mac. Mac kata apa? Saya tak dapat pahala lah ustazah, sebab dia je yang dapat pahala. Dia cakap kat suami dia, saya tak dapat pahala lah bang, abang je yang asyik dapat pahala. Tak ada masalah, kongsi saja pahala tu, tak ada salahnya, insya-Allah, ya. Kita layan dia dengan baik, kita senyum dengan dia, kita terima kasih dengan dia. Masya Allah, sudah membahagiakan seorang suami yang selama ini terpaksa bersusah payah. Bila dia balik, kita sambut dengan senyuman. Bila dia bagi barang, kita ucap terima kasih. Sekali-sekali, apa salahnya? Saya muah. Suka sangat dia, betul tak? Allahu Akbar, saya gurau saja muslimin-muslimat semua dah. Jadi tidak ada salahnya keadaan itu. Mac kata sebab banyak sangat jasa suami dia, pengorbanan suami dia, dia tak tahu nak balas macam mana. Tak apa Mac. Mac rajin sembahyang, Mac rajin beribadat, Mac rajin baca Quran, Mac rajin berzikir, Mac rajin baca doa. Saja Mac, saya jual Mac, tak apa kan? Mac jangan marah Mac. Okey? Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita pun juga banyak juga menolong suami dari segi aspek-aspek yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua, ya. Jadi ruginya kalau kita menggunakan perkataan orang lelaki dalam keluarga saya tidak pernah buat kerja-kerja dapur. Atau isteri berkata, kedua keluarga saya dulu tidak biasa makan awal pagi, jadi kira awal lah saya dapat sediakan sarapan pukul 10 pagi. Masing-masing bawa budaya yang berbeza, betul tak? Ada orang memang dia breakfast sama dengan makan tengah hari. Apa kita panggil ni? Brunch. 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 Makna breakfast dengan lunch. Panggil brunch. Ada juga. Jadi kalau dia pergi dalam keluarga yang memang pukul 7, pukul 8 dah makan, dah siap hidang dah dengan pulutnya, dengan ubi kayunya, dengan keledeknya. Betul tak? Jadi kita tak boleh lah bila kita masuk,
Apa masuk kandang kambing mengebek, betul tak? Masuk kandang kerbau menguak. Itu orang tua kita ajar tu. Benda-benda macam tu lah. Sebab suami kita orang lain, isteri kita orang lain, maka sudah tentu dia akan ada perangai-perangai, PL-PL yang sangat berbeza. Yang inilah yang menjadi sebenarnya hebatnya rumah tangga kita, ya. InsyaAllah bila suami membantu isteri dapat pahala, isteri bantu suami, maka isteri juga dapat pahala. Itulah hebatnya dalam rumah tangga, dia kata macam ni, ya. Jadi dia punya khulasahnya begitulah muslimin-muslimat semua, bahawasanya apa permasalahan yang berlaku dalam keluarga Rasulullah SAW itu adalah sebagai hikmah buat kita, ya. Bahawasanya kalau berlaku pada kita, bagaimana kita menguruskannya, ya. Dan kita ni bila berkahwin, kita membawa dua keadaan yang sangat berbeza. Yalah, orang lelaki kan lain, isteri kan lain, semua kita tak sama. Kalau sama, pasti kita tak akan kahwin, kan muslimin-muslimat semua. Sebab itu Allah kata, pasangan kita Allah jadikan untuk dengan perempuan. Pasangan lelaki adalah perempuan, ya. Tak ada pasangan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu dilarang, ditegah sama sekali di dalam agama Islam, ya. Jadi bila kita berbeza, maka sangat banyak perbezaan yang ada. Sebab itulah orang yang gay, dia kata senang selesa kahwin dengan lelaki sebab kami ada kebersamaan. Allah, kebersamaan korok orang kata dah. Mana nak marahnya, betul dah Rakyat Abdul Rahman orang kata kebersamaan korok gitu dah. Benda tak boleh. Islam kata, Islam larang benda-benda macam ni. Dengarlah, sebab kita nak dapat pahala, betul tak? Kenapa dapat pahala? Bila kita berkahwin, kita masing-masing bertukar passion, bertukar cita rasa, bertukar budaya. Selagi yang cantik, kita boleh ambil, ya. Apa kata Eda tadi? Apa tu? Rakiah kata tadi. Ada tak? Apa kata Rakiah tadi? Okey. Saya perkongsian ilmu petang ini. Okey, sama jugalah. Samalah dengan saya Ustazah bawah. Saya dah kahwin dengan suami hingga kini dah 42 tahun. Dia yang uruskan. Saya rasa rugi, kurang pahala. Suami dapat pahala. Azinah juga samalah dengan saya Ustazah, kahwin dengan suami hingga kini dah 42 tahun, dia yang uruskan. Saya rasa rugi, kurang pahala. Suami cakap itu tanggungjawab dia. Cuba bayangkan. Tanggungjawab suami kan? Kalau tidak, dia kena cari pembantu rumah. Tapi kita tak nak persoalkan benda-benda macam tu. Betul tak? Tidak. Tapi apa yang kita harapkan sama-sama. Kalau kita rasa kita rugi, apa yang perlu kita buat? Apa ni tadi? Eda? Contohnya. Siapa lagi tadi? Ya. Hazina. Apa kita kena buat? Takkan kita nak biar dia seorang? Bang, kini tibalah masanya. Dah. Kita dah belajar dengan ilmu macam-macam. So, saya nak buat bang. Saya juga nakkan pahala. Ya? Abang dapat pahala, saya nak pahala. Kalau kata orang macam tu, saya pun nak pahala juga. Okey, kita sama-sama. Kan cantik? Seorang potong bawang, seorang tukang, gaulkan rencahaya. Okay, sama-sama buat. Kan cantik? Sama-sama nak dapat pahala. Ingat dalam Islam, apa saja kita buat, kita akan mendapat pahala daripada Allah SWT mengikut banyak mana kita buat. Besar mana kita buat. Sahalu zarah pun Allah balas, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Kecil mana pun kebaikan yang kamu buat, Allah akan balas. Dia akan ikut banyak mana kita buat. Dan banyak mana kesalahan kita, berkecil mana pun, Allah akan catat juga. Bermakna kepada kita, Allah akan balas mengikut kadar apa yang kita buat. Kalau buat baik banyak, maka banyaklah kita dapat ganjaran pahala. Kalau buat baik sikit, maka rugilah kita di hari kiamat nanti. Okey, Eda boleh apa ni? Minta keizinan dengan suami, biarlah bang, memang tanggungjawab suami abang, tapi saya rasa bersalah, saya rasa saya rugi, bukan bersalah, saya rugi kalau saya tak dapat pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu, start kita ambil pisau, start kita potong bawang, start kita masak, start kita menumis, lepas tu start kita buat hidang pula bagi makan pada suami makan pula, masya-Allah, seronok, alhamdulillah. Dia sebut perkataan alhamdulillah. Nak alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita
kita juga mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Anak-anak pun sebut cakap, alhamdulillah mama masak sedap rupanya. Kan? Insya-Allah. Alhamdulillah kesedaran-kesedaran itulah yang kita nak. Jangan kata, ikut dia lah, lantaklah. Dia nak buat, biar dia buat. Tak berebutlah untuk nak jadi. Buat kerja benda-benda macam tu. Jangan cakap. Ini satu kesilapan yang besar sebab apa saja kita buat daripada ambil kain daripada daripada bakul, bawa kepada mesin basuh, bubuh air, tak bubuh air lah, kita tekan apa tu, kita masukkan sabun, di situ sudah ada pahala. Selesai mesin dah selesai semua, kering, kita pun ambil sidah. Ada tak pahala? Ada pahala. Angkat pula, ada pahala. Gosok pula, ada pahala. Masya Allah, tabarakallah, banyak pahala. Saya pernah sebut, kerja orang perempuan yang tak bekerja sebanyak 30 ke atas. Hampir 40 kerja-kerja yang dibuat oleh isteri, yang dia buat, dan jangan dinafikan oleh pihak suami. Kau buat kerja apa kat rumah? Sehari-hari kau buat apa? Sampai kan nak buat ini pun tak boleh. Allahu Akbar, kau buat apa? Sakit hati tak? Sedih hati seorang isteri. Padahalnya daripada A to Z, daripada bangun tidur tadi sampailah sekarang ni, baru nak rehat sekejap saja. Baru nak lelap mata. Suami kata, kau buat apa? Kalau orang Kelantan lagi dahsyat bahasa dia. Tak nak sebutlah. Rosia Timah pun ada. Ya. Rakiah Abdul Rahman pun ada. Kadang-kadang orang Kelantan. Ya. Petimah Ayub. Ya. Kadang-kadang orang Kelantan sebut bahasa sangat tak sedap. Kunci mulutlah saya tak nak. Tapi nak ceritanya, cukuplah kalau saya kata, kau buat apa? Kau jaga apa? Anak semua dah tidur, anak dah pergi sekolah. Kau buat apa? Cuba cakap, kau buat apa? Bang nak tak saya senaraikan kerja-kerja saya daripada rumah daripada tadi sampai sekarang. Kalau abang nak, saya akan. Saya tak sanggup dengar abang selalu gunakan perkataan-perkataan itu yang saya rasa sangat salah pada pandangan saya. Abang cakap, kau buat apa? Sebab kerja yang kita buat tu daripada A to Z, semuanya ada kerja yang mengambil masa, walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, 1 jam, setengah jam. Ya? Semuanya melibatkan soal masa sampailah kepada suami balik, yang kita terpaksa layan dia dengan baik. Ya? Okey, muslimin-muslimat semua. Jadi pengajaran, pelajaran yang kita dapat daripada perkongsian penulis buku ini ialah nak beritahu pada kita antara lain bahawasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa juga. Ya? Walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, dia adalah manusia biasa yang tak sunyi daripada berlakunya kekurangan-kekurangan di dalam hal-hal rumah tangga. Tapi Rasulullah berkaitan dengan tabligh, dia akan sampaikan semua sekali, tidak ada masalah. Tapi dalam hal-hal remeh-temeh rumah tangga, pergaduhan, masa muka sikit-sikit, itu adalah perkara yang biasa yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan juga berlaku dalam rumah tangga kita. Tapi saya katakan tadi, bagaimana menguruskannya. Kalau disebut perbezaan antara penduduk Madinah dengan Mekah dari segi budayanya, maka penulis buku ini buat kesimpulan bahawasanya budaya orang Madinah adalah lebih dekat dengan agama. Sebab dia mudah untuk kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah kita bincang, kita dapat satu persetujuan yang kita capai, maka kita lakukanlah, insya-Allah, supaya tidak melampaui daripada agama, insya-Allah. Tapi kalau membiarkan isteri dalam keadaan hati yang tidak pernah puas, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bersuara, ini satu kesilapan. Ya. Sebenarnya orang perempuan juga dibenarkan bersuara. Ya. Contohnya di zaman Saidina Umar, bila mas kahwin nak diturunkan oleh Saidina Umar, kan? Sebab kata mahal sangat pada masa tu, maka Saidina Umar kata dia cadangkan untuk diturunkan mas kahwin. Jadi seorang perempuan bangun, cakap dengan Saidina Umar, dia kata tak boleh diturunkan soal mas kahwin. Jadi Saidina Umar kata, kalau macam tu terserahlah kepada kamu. Soal mas kahwin terserahlah. Lain masyarakat, lain pula dari segi dari segi nilai mas kahwinnya. Ya. Okeylah, begitulah muslimin-muslimat semua. Dan begitu juga penulis buku ni mengakhiri dengan kita tak boleh nak mengekalkan budaya kita yang tidak elok. Ya, yang merasakan kita je lah yang betul. Keluarga aku tak pernah makan pagi. Keluarga aku tak pernah sidai kain di ampayan. Keluarga aku tak pernah buat kerja-kerja rumah. Ini semua kerja perempuan. No way.
aku takkan buat. Ada muslimin-muslimat semua ya. Jadi begitulah ya. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian yang sedikit itu saya rasa insya-Allah beri pengajaran kepada kita, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya ya. Rakan-rakan FB yang dah begitu ramai yang sentiasa bersama. Kita ni jarang masuk orang lama dah. Orang baru jarang masuk. Kita ada orang lama yang sangat setia dengan majlis ilmu. Walau apa sekalipun muslimin-muslimat semua ya. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih kepada pihak Surau Kerja Raya atas peluang yang diberikan kepada saya buat kali kedua. Saya tak pasti sama ada untuk kali seterusnya. Cuma apapun kita mengharapkan yang terbaik. Kalau baik pada pihak mereka untuk diteruskan, maka kita akan teruskan. Ya. Terima kasih kepada penulis buku yang ada bersama dengan kita. Bantulah saya. Ya. Kalau saya tersilap di dalam membuat penilaian buku daripada Encik Lokman. Ya. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada tersilap, saya buat pentafsirannya. Saya minta maaf banyak-banyak. Ya. Itu juga dengan sahabat-sahabat rakan-rakan FB semua, kalau saya tersilap, minta maaf, minta ampun. Dan akhir sekali saya kata, saya mohon keampunan banyak-banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya minta ampun dengan Allah dulu. Tidak ada masalah. Saya dah cakap daripada awal tadi ya. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ada terselit perkataan-perkataan yang tidak baik, iaitu di luar jangkaan saya. Saya mohon banyak-banyak ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, muslimin-muslimat semua, terima kasih sekali lagi. Insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah. Besok kita bertemu pada sebelah petang. Jangan tanya sebelah pagi ya. Saya ada sebelah petang sahaja insya-Allah jam 3 petang ya. Kita bersama berkongsi berkaitan dengan hal-hal perkahwinan juga insya-Allah. Mudah-mudahan muslimin-muslimat akan bersama saya, setia dengan saya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Insya-Allah jumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.